pernyataan yang dikeluarkan oleh Syahidan Kasim yang telah hari ini kita kena panggil dia orang PAS, tuan-tuan, sebab dia ahli parlimen PAS. Syahidan Kasim, orang PAS ni saudara, berlainan dengan orang PAS dulu. Dulu saudara, bila kita nak membubarkan parlimen segera, orang PAS, termasuklah Syahidan Kasim yang belum PAS ketika itu, baru PAS PIS-PUS, sekarang dah PAS, alhamdulillah. Mereka ini beria-ria tak nakkan kita adakan pilihan raya. Alasannya tidak lain tidak bukan kerana negara sedang berhadapan dengan musibah banjir. Sebenarnya tuan-tuan, ketika itu mereka tahu maka mereka tidak boleh menang pilihan raya. Sehinggalah mereka telah menggunakan seberapa banyak cara, terutamanya dengan menggunakan duit-duit yang berkepuk-kepuk ni tuan-tuan, sehingga menyebabkan mereka berjaya memenangi di tempat-tempat yang tidak disangka dengan membeli pengundi-pengundi luar dan pengundi-pengundi muda, khususnya anak-anak Melayu kita. Amat menyedihkan. Hari ini tuan-tuan, banjir pun belum lagi nak start betul-betul ni. Ada tempat tengah banjir, ada tempat baru nak start banjir. Dan kita jangkakan cuaca tidak akan tak menentu sehinggalah bulan Februari, mungkin boleh Mac, belum settle lagi. Namun hari ini Syahidan Kasim mengatakan dah tiba masanya untuk kita adakan pilihan raya negeri. Cuba tuan-tuan bayangkan, hanya tak sampai sebulan lagi belum lagi sebulan pilihan raya, dia nak suruh buat pilihan raya negeri pula tuan-tuan. Terbazir. Kita dah cakap dah, buat sekali 6 buah negeri ni, mereka tak nak tuan-tuan. Kalau kita buat sekali 6 buah negeri ni, SPR tidak akan membelanjakan ekstra 300 juta tuan-tuan. Hari ni apa sudah jadi dengan mengatakan bahawa BN mementingkan diri sendiri, musim banjir sanggup untuk buat pilihan raya. Tiba-tiba hari ni PAS punya pendirian, PAS nak buat pilihan raya negeri segera. Confident sangat Syahidan Kasim ni bahawa mereka boleh menang besar dalam pilihan raya berdasarkan apa yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas. Saya nak beritahu dengan Syahidan Kasim, jangan terlalu confident. Masa tu kau orang berkuasa, memanglah boleh beli undi dengan bermaharaja lela. Kali ni siap sedialah. Kita akan pastikan pemantauan akan kita perkuat kuasakan. Kita akan pastikan we are going to put a stop on this money politics. Kita akan pastikan tidak ada peluang untuk kamu membeli undi lagi. Tidak ada peluang untuk kamu merasuah anak-anak muda seperti mana yang kamu buat dalam pilihan raya umum ke-15. Kita pun tahu Syahidan berhabis berbelas juta ringgit. Jangan lupa Syahidan, ada banyak kes-kes yang belum dibuka tu. Lepas ni skandal-skandal termasuklah di Kementerian Wilayah itu, satu persatu akan kedapatan. Jadi bersiap sedialah. Jangan nak cepat sangat pilihan raya negeri ni. Nak jadi Menteri Besar Terengganu ke, Menteri Besar Perlis balik ke. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita silakan sesi soal jawab. Tok, ni statement terbaru ni Syahidan ni Tok Ya. Dia kata ada usaha untuk tidak kekalkan kabinet yang ada ni Tok. Memang ada usaha untuk tidak kekalkan kabinet yang ada. Dan Syahidan adalah orang yang paling tahu tentang usaha ni. Sebab apa saya katakan? Sebab dia adalah sebahagian daripada geng pengkhianat yang terlibat dalam usaha untuk mengangkat balik mengangkat Perikatan Nasional kembali kepada kerajaan. Seperti mana yang kita sedia maklum, geng-geng dia ni lah juga tuan-tuan yang telah mensabotase parti pada pilihan raya umum yang ke-15 dengan memberikan bisikan-bisikan syaitan untuk melengahkan pilihan raya. Dan bukan hanya dengan itu, kita lihat akhirnya bila kita ada pilihan raya mereka mensabotase parti. Malah Syahidan sendiri bertanding atas sedikit
PAS menentang calon daripada Barisan Nasional bila beliau tidak dikekalkan sebagai calon pilihan raya bagi mewakili Barisan Nasional. Jadi apa yang berlaku di dalam parti ini, gerak kerja pihak tertentu khususnya untuk mengambil alih parti dengan cuba untuk menjatuhkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam pemilihan UMNO yang akan datang. Supaya bila mereka dapat menguasai UMNO, kumpulan-kumpulan mereka dapat menguasai UMNO, maka mereka boleh membawa parti kita UMNO bekerjasama dengan Bersatu dan kita akan bekerjasama dengan PAS. Kita akan jadi kuda tunggangan baru Bersatu. Dan UMNO selepas ini hanya boleh bertanding di 26 kerusi yang UMNO menang pada pemilihan pilihan raya umum yang ke-15. Dan sudah pasti kalau ada pun pertambahan hanya 18 kursi yang dimenangi oleh calon-calon Melayu daripada PKR dan calon-calon ini tuan-tuan saudara kebanyakannya kursi-kursi di kawasan bandar yang kita pun susah nak menang kerana pengundi-pengundi bukan Melayu, lebih favor kepada Pakatan Harapan. Jadi kalau pun kita dapat pengagihan daripada 18 kursi ni, mungkin yang dapat pada UMNO kerana UMNO antara yang menang paling sikit di kalangan 3 parti iaitu PAS, Bersatu dan juga UMNO ada kemungkinan kita boleh dapat lagi tambahan 3 hingga 4 kursi. Maknanya sekitar 30 kursi saja. UMNO bahagian lain dah boleh tutup kalau kita diheret oleh kepimpinan baru yang mungkin dapat menawan UMNO ini untuk bekerjasama dengan Bersatu, tuan-tuan. Jadi kalau nak benda ni berlaku, saudara bolehlah menyokong Syahidan Kasim dan rakan-rakan yang sewaktu berkhianat dengannya, tuan-tuan. Okey. Itu dia kata PN akan memerintah semula dalam masa terdekat ni berdasarkan mandat rakyat, dia kata tu. Ini lagi satu lagi manusia yang tidak boleh move on. Saya nak beritahu semenjak bila PN dapat mandat rakyat untuk memerintah. Saya nak beritahu dengan Syahidan Kasim, tidak ada satu parti pun berjaya mendapat mandat rakyat untuk memerintah negara ini. PN tak menang, BN tak menang, PH pun tak menang. GTA lagilah tak menang, tuan-tuan. Hilang deposit di semua kursi. Itu sebab Kebawah Duli Tuanku telah menitahkan supaya Perikatan Nasional membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi pasal bongkak, pasal angkuh, pasal ego dan tak menghormati Kebawah Duli Tuanku, dengan angkuhnya Muhyiddin telah menolak kerajaan perpaduan ini. Bila Muhyiddin menolak kerajaan perpaduan ini, takkan nak biarkan negara ini tidak ada kerajaan. Maka Kebawah Duli Tuanku memanggil Barisan Nasional selaku pemenang ketiga terbanyak untuk membentuk kerajaan bersama dengan PH. Dan BN bersetuju untuk menjunjung titah Kebawah Duli Tuanku dan diikuti oleh GPS, GRS dan yang lain-lain. Apa masalah tu? Ada masalah? Tak dapat notification nampak. Okey. Okey. Itu, satu lagi tu ada yang dakwa kata BN kalah kat Perlis ni tu disebabkan jentera BN digunakan untuk PN. Sejauh mana dakwa? Macam mana? Ada yang mendakwa jentera BN kalah di Perlis ni disebabkan jentera BN ni digunakan untuk Perikatan Itu kita tak nafikan lah. Kita sedia juga jentera-jentera kita ni pasang bendera kita. Mungkin jugalah silap kita. Kita tak pesan dia orang ni untuk mengundi kita. Bila dia pasang bendera kita, kadang-kadang dia juga pasang waktu lain. Dia ambil part time pasang bendera orang lain. Tapi pasang bendera kita mungkin upahnya sikit. Pasang bendera orang lain, upah dia lebih. Kemudian pakai baju orang lain, dapat upah lain. Naik motor, konvoi bermotor, bawa logo parti lain, upah dia lain.
Buat TikTok untuk Parti Perikatan Nasional dengan PAS, upah dia lain. Influencer-influencer yang terlibat berkempen untuk Perikatan Nasional dan PAS, upah dia cukup lumayan. Memanglah kita tak terlawan kalau dia orang pakai duit. Kalau bayar jentera pilihan raya RM20, RM30, itu okey, tak ada masalah. Itu tak salah. Jentera-jentera pilihan raya memang boleh dibayar. Tetapi beli undi itu salah. Beli undi itu salah. Jentera bermotor mana ada sampai RM300 bayar? Habis kuat pun paling tinggi pun RM50 je seorang. Betul tak? Ini kalau ada RM300, itu bukan jentera bermotor. Itu membeli anak-anak muda kita. Ini kena faham. Okey. Berkenaan dengan pembajakan pilihan raya tadi tu, adakah SPR menetapkan Dia ada limit dia. Dia ada limit dia. Untuk parlimen tak boleh lebih, mungkin RM200,000. Lebih pun RM200,000. Dia orang ni belanja lebih daripada tu. Kalau tengok poster dia orang pun lebih daripada RM200,000. Apatah lagi belanja lain. So benda ni kita minta supaya sahabat-sahabat yang ada bukti-bukti terhadap penyelewengan mereka ini, tolong pastikan bahawa lapor kepada SPR, buat petition. Calon-calon pilihan raya yang tewas di tangan Perikatan Nasional ni, di tangan PAS, tolong buat petition mahkamah. Kita nak seberapa ramai orang tampil ke hadapan, tunjukkan bukti-bukti. Hari ni pun saya ada dapat 2 video baru, bukti-bukti tentang pembelian undi oleh PAS, oleh Bersatu. Jadi kena rancakkan benda ni, bagi orang ingat, dan kena bagi kesedaran pada anak bangsa kita ni. Jangan mudah sangat dibeli. Malu kita. Malu kita, orang Melayu ni begitu mudah boleh dibeli dengan duit RM300-400. Habis tinggi pun orang bagi RM500. Kau ambil duit RM500 ni, kau boleh bernyawa seminggu. Kemudian kau sengsara 5 tahun. Untuk apa? Untuk apa? Cuba fikirlah dengan rasional. Diorang ambil duit, kita dah beritahu orang ambil duit, kau kena faham niat dia. Saja aku mengambil balik duit aku yang dirompak oleh mereka ni. Patutnya asal niat macam tu. Niat saja aku mengambil balik duit aku yang dirompak oleh mereka ni kerana Allah Ta'ala. Tapi undi bagi Barisan Nasional, tak ada juga dia bagi undi kat Perikatan Nasional. Hancur. Jadi kalau Syahidah nak buat pilihan raya negeri ni, kita alu-alukan. Cuma cakap tu biarlah serupa bikin. Dulu kau kata tak nak pilihan raya semata-mata kerana banjir. Banjir pun ada tempat belum mula lagi ni. Kau dah sibuk nak buat pilihan raya negeri. Ramai orang beranggapan tu bahawa Datuk Seri Zahid adalah sebahagian daripada ahli majlis pengampunan diraja kerana beliau adalah Menteri Wilayah. Dia macam inilah. Saya nak beritahu kalau kita dengar jawatan dia adalah Menteri Kemajuan Wilayah dan Desa. Mungkin kita beranggapan bahawa, saya pun beranggapan begitu, bahawa dia bertanggungjawab menjaga 2 kementerian. Satu kementerian yang dulu dipanggil Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Satu lagi Kementerian Wilayah Persekutuan. Maknanya Labuan, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, semua bawah dia. Tetapi ada yang memberikan gambaran bahawa ianya tidak melibatkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Sebabnya dulu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir, memang nama tu sama. Kementerian Wilayah Kemajuan Desa dan Wilayah. Dulu dah ada dah, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi di BKL Pembangunan Putrajaya, Labuan dan semua ni, ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. So kita, benda ni belum clear lagi Jadi tunggulah mesyuarat kabinet pertama besok, baru kita dapat gambaran ni. Buat masa ni tak betul. Tidak ada perlantikan Datuk Zahid sebagai lembaga pengampunan. Kau tahulah dia orang ni
Dia orang nak buat fitnah ni, belum apa-apa lagi dah start kata oh lepas ni lepaslah Datuk Najib kan. Datuk Najib tak perlu pun pengampunan, dia pun tak nak pengampunan. Dia nak dia diberikan pembicaraan yang adil. Kan? Dia hari ni dia telah apply for judicial review. Semakan kehakiman. Semakan kehakiman. Kalau tak dapat, kalau kalah juga dalam semakan kehakiman, barulah mungkin dia akan dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan. Itu pertama sekali Menteri Wilayah, kedua Peguam Negara, ketiga Perdana Hakim mana dia? Perdana Menteri tak silap saya kan? Perdana Menteri. Dan kemudian ada tiga orang yang akan dilantik oleh kebawah oleh tuanku. Dan tuanku sendiri yang akan mempengurusikan lembaga pengampunan tersebut. Tuanku yang Pertuan Agong. Okey? Setakat ni belum ada sebarang cerita tentang pengampunan. Jadi tak payahlah dengar fitnah-fitnah mereka ni. Mereka ni hari ni menggelupur bila dah kalah. Bukan kalah, mereka pun tak kalah sebenarnya. Kita semua kalah. Kan? Bila tak dapat jadi kerajaan, bukannya mereka tak boleh jadi kerajaan. Mereka boleh jadi kerajaan. Cuma iyalah tuanku kata kan, tuanku punya titah Datuk Seri Anwar Ibrahim Pakatan Harapan ada 82 kursi. Perikatan Nasional dia kata dia ada 73. Sebenarnya dia tak ada 73. Dia ada 2 blok, satu PAS, satu Perikatan Nasional. Sebab di Kelantan mereka bertanding guna logo PAS, bukan logo Perikatan Nasional. Ini kena faham. Kalaupun dia combine dua tu, dia masih lagi 73. Takkanlah Muhyiddin tak tahu 82 tu lebih banyak daripada 73. Takkan kita nak ajar dia simple matematik. Kan? Jadi kalau berlakulah kerjasama, sudah pastilah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin jadi timbalan Perdana Menteri. Dia tak nak. Dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Adakah kerana dia tak nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim? Dia pernah kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah daripada banyak-banyak menteri ketika 2 September 1998, ketika saya berada di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu-satunya menteri yang datang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin memang anak buah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So dia nak malu apa jadi timbalan. Tetapi pasal dah merasa jadi Perdana Menteri, dia rasa dia layak jadi Perdana Menteri, lebih layak daripada bos lama dia ni. Ini masalahnya. Manusia ni lupa diri. Dia tak sedar bahawa dia pernah mewarisi sebuah kerajaan yang gagal sehingga dia dijatuhkan daripada kursi Perdana Menteri. Dia lupa benda tu. Dia lupa dia pernah digelar sebagai bapa lockdown negara yang telah menyebabkan ramai orang susah, tak boleh cari makan, dan ada juga yang membunuh diri bila buntu. Tak boleh keluar daripada kemelut masalah kewangan masing-masing. Dia lupa benda ni. Tak apalah. Kita pesan kepada dia, move on lah wahai Abang Din. Okey. Silakan. Berkaitan dengan kedudukan kursi tadi tu dalam PN tu, nampak PAS lebih besar daripada Bersatu tu. Tapi PAS lebih besar daripada Bersatu pun, PAS tidak ada karisma untuk memimpin. Dia tidak ada self confidence untuk memimpin. Sepatutnya bila parti dia lebih besar daripada Muhyiddin, dialah jadi pengurusi Perikatan Nasional. Tapi dia tak berani. Dia suka jadi pak turut je kepada Muhyiddin Yassin. Maklumlah Muhyiddin ni abang besar, duit dia pun besar, kan? Apa pun minta dapat. Betul tak? Betul. Tapi belum tentu lepas ni apa pun minta semua licin laju je dapat. Lepas ni setiap pergerakan kewangan akan dipantau. Tak ada orang lagi yang melindungi mereka. Jangan terkejut kalau tiba-tiba ada akaun beku lah, ada duit tak boleh masuk lah, kan? Sekarang pun saya rasa banyak dah diparking di luar ni.
Mereka pun risau juga. Dia takut kerajaan yang baru ni perangai macam mereka. Kan? Menang-menang pilihan raya, pergi geledah rumah Datuk Seri Najib, pergi geledah rumah Tun Puan Raha. Kan? Mereka berfikiran begitu. Kan? Dia ingat perangai Datuk Seri Anwar Ibrahim sama macam perangai Mahathir dengan dia. Tapi tak apa juga. Biarkan dia cuak sikit. Okey.